sekarang ini. Seperti yang Fiona cakap tadi, pasal influencer. Kalau bagi anda semua yang ada di rumah, macam mungkin akan tertanya-tanya, influencer ni binatang apa? Influencer ni apa benda? Bukan binatang, aduh. Apa Fiona? Contoh. Pagi-pagi jangan stres-stres. Orang stres dengar pasal tu. Okey, tapi sebenarnya influencer ni adalah kita tak ada lagi apa dalam bahasa Melayunya influencer ni, tapi kita tahu influence tu adalah pengaruh, betul. Kalau influencer tu mungkin mempengaruhi apa yang contohlah kalau kita nak jual sesuatu, kita bagi influencer tu promote. Kalau orang beli, maknanya dia telah pun berjaya untuk influence orang tu untuk beli. Pada kata orang tu mampu mempengaruhi orang lain lah. Ya, contoh kita cakap, ya Allah sedapnya makanan ni. Dia cakap sedapnya makanan tu pun dah cukup mempengaruhi lah benda tu. Jadi dia adalah influencer. Dan benda tu ada dua kesan. Satu, membawa kesan kebaikan. Dan satu lagi, membawa kesan keburukan. Dan kalau anda mempengaruhi orang tu dari segi apa? Kalau kita lihat kan, Haziq pun merupakan seorang influencer juga. Saya tak cakap. Saya tak cakap. Betul kan kalau kita tengok Instagram Haziq. Tapi inilah dia, kita boleh tengok antara influencer terhebat di Malaysia. Ini yang tersohor di Malaysia lah. Kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, di mana apa benda pun yang Datuk Seri Siti Nurhaliza buat boleh mempengaruhi orang ramai. Ini Yuna yang telah pun bukan setakat di Malaysia, juga mempengaruhi seluruh dunia sekarang ni. Yuna Zara, okey. Selain daripada Yuna, kita ada macam Sheila Hamzah juga. Kan kalau kita lihat bukan saja di Malaysia, China. Betul. Nampak Haziq. Okey. Tapi antara influencer yang Haziq nampak sekarang ni yang berjaya influence orang ramai adalah yang Haziq nampak Neelofa. Yes. So kalau Neelofa buat apa je, ramai wanita-wanita yang share apa yang Neelofa buat. Lagi-lagi baru-baru ini kita tahu Neelofa telah pun berhijrah, bernikah pula sekarang, dan benda tu telah pun membuatkan ramai orang juga ingin bernikah. Itu adalah influencer. Betul. Dan antara influencer yang berpengaruh di Malaysia, kita ada siapa ni? Dr. Suwinsi. Yes. Kalau kita lihat Dr. Suwinsi banyak tahu dia PhD ijazah dia. Betul. Selain daripada menjadi seorang artis, kan, dia sibuk juga pergi belajar. Kita juga ada Faizal Tahir juga. Ya, banyak buat misi-misi kemanusiaan. Faizal Tahir, kalau kita dengar lagu Assalamualaikum tu, itu pun sudah cukup untuk mempengaruhi kita. Betul. Sebab itu kita kata macam untuk seorang influencer tu kan bukan saja orang yang mempengaruhi orang untuk beli barang, tapi juga mempengaruhi orang untuk berbuat baik, berbuat benda baik. Ya, itulah influence-nya kan. Itulah daya tarikannya untuk mempengaruhi orang tu. Dan antara influencer berpengaruh kat Malaysia ni yang juga merupakan seorang dermawan di Malaysia. Kita ada videonya kita kongsikan kepada anda. Jom kita saksikan. Neelofa atau nama sebenar Nur Neelofa Muhammad Nur merupakan seorang pengacara, model dan usahawan yang semestinya tidak asing di mata masyarakat. Mula membina tapak seninya di salah sebuah rancangan reality TV. Kini Neelofa sangat terkenal dan mempunyai jumlah pengikut di Instagram sebanyak 8 juta pengikut, menjadikan beliau sebagai individu mempunyai pengikut Instagram paling ramai di Malaysia. Selepas mencipta pelbagai kejayaan dalam bidang seni dan perniagaan, Neelofa terus melakar sejarah dengan menubuhkan badan kebajikan pertamanya yang dikenali sebagai Pertubuhan Kasih Neelofa dengan tujuan berbahagi rezeki dengan mereka yang kurang bernasib baik. Ustaz Abid Liu merupakan seorang pendakwah bebas dan juga usahawan. Beliau kini sering mendapat perhatian masyarakat kerana keprihatinannya membantu golongan yang kurang berkemampuan dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Meskipun sering mendapat halangan dari pelbagai pihak, beliau tidak pernah berputus asa menjalankan aktiviti kebajikan bagi memastikan golongan yang kurang bernasib baik ini terbela dan terjaga. Selain itu, dengan usaha yang ditunjukkan oleh Ustaz Abid Liu ini, pastinya memberikan inspirasi kepada orang ramai agar sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Faris Zakaria
atau lebih dikenali sebagai solos, merupakan personaliti isukan yang mencipta fenomenanya sendiri sebagai atlet isukan dan juga streamer di media sosial. Walaupun ramai yang beranggapan bermain permainan video tidak mendatangkan faedah, tetapi jika cara dan salurannya betul, karier ini juga boleh mendatangkan hasil yang lumayan. Kalau mau tengoklah, boleh baca, difahamkan kos keseluruhan berjumlah 65K. Apa yang lebih menarik lagi, Solos memanfaatkan popularitinya untuk membantu golongan memerlukan dengan sering melakukan penstreaman amal menerusi laman Facebooknya. Hebat kan? Sebenarnya ramai lagi pepengaruh lain yang menggunakan popularitinya untuk tujuan kebajikan. Tapi apa yang penting ialah sifat suka membantu antara satu sama lain ini perlu dijadikan amalan oleh semua. Tidak kira status ataupun pangkat. Itu dia antara influencer-influencer yang ada di Malaysia ni yang mempengaruhi kita untuk berbuat kebaikan, membawa kita ke arah kebaikan. Kita pun sebenarnya ramai di antara anda semua yang berada di sini, yang berada di Facebook juga boleh mempengaruhi orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Tak semestinya nak jadi influencer baru boleh mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Gunakan orang kata platform yang ada, platform social media yang ada dengan orang kata berbuat benda yang baik-baik. Ya kan, lagi-lagi bila ada followers yang ramai dekat social media sekarang ni adalah satu platform yang baik untuk kita berdakwah juga. Untuk kita bercakap mengenai agama, untuk membawa ke arah kebaikan kan. Jadi kejap lagi ada banyak cerita mengenai influencer daripada influencer remaja sampailah kepada influencer orang tua ni. Bagus betul.